Januari 2022. Disebabkan tarikh peperiksaan adalah hampir, jadi saya menggabungkan kedua-dua taklimat ini kepada semua pensyarah yang terlibat dalam satu taklimat yang samalah. Pada taklimat kali ini, apa yang saya akan maklumkan kepada semua pensyarah, ada 7 perkara lah yang saya akan maklumkan melalui taklimat ini. Yang pertama berkaitan dengan maklumat am, iaitu surat daripada IPGM, jumlah kursus serta jadual dan juga kelayakan menduduki peperiksaan dalam kalangan calon PPSMP, PDPP dan juga PPISMP. Perkara yang kedua saya akan sentuh adalah berkaitan dengan buku panduan dan syarat penganugerahan sijil, diploma dan ijazah kemaskini Ogos 2021. Perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan Turn-in, iaitu sebuah perisian plagiat yang kita telah terima daripada IPGM yang akan diguna pakai oleh pensyarah-pensyarah IPG Kampus Pulau Pinang. Perkara yang keempat iaitu berkaitan dengan Google Drive, iaitu berkaitan dengan folder kerja khusus serta folder peperiksaan. Perkara yang kelima berkaitan dengan panduan pensyarah. Perkara yang keenam berkaitan dengan Google Classroom dan perkara yang ketujuh adalah berkaitan dengan video panduan. Okay. Baik, perkara yang pertama adalah berkaitan dengan maklumat am yang seperti saya maklumkan tadi, iaitu berkaitan dengan surat rujukan daripada IPGM yang bertarikh 7 Disember 2021 yang memaklumkan bahawa pemakluman pentaksiran alternatif diteruskan sehingga peperiksaan Mei 2022 bagi Institut Pendidikan Guru KPM. Okay, jadi maksudnya peperiksaan secara OBT ataupun secara dalam talian akan diteruskan sehingga peperiksaan Mei 2022. Okay, jadi secara panduannya antara perkara-perkara yang tertulis dalam surat tersebut berkenaan dengan keberadaan pelajar secara bersemuka fizikal dan juga hybrid. Untuk makluman semua pensyarah-pensyarah, hasil daripada dapatan daripada AHEP juga seramai 4 orang dalam kalangan pelajar PISMP semester 6 yang akan menduduki peperiksaan di kampus. Okay, bagi kod khusus SCES dan juga MTES pendidikan inklusif pada 6 hari bulan 1 inilah. Jadi dalam 4 orang ini, pihak UPP telah menyusun kedudukan mereka duduk di bilik tutorial di blok Anggrek. Satu bilik saya akan sediakan dan akan minta 4 pelajar berada di sanalah pada waktu peperiksaan. Jadi yang lainnya telah pulang ke kampung dan juga kediaman masing-masing untuk menduduki peperiksaan. Okay. Kerana dalam surat itu juga menyatakan verifikasi kerja khusus secara silang antara IPGK akan dilaksanakan bermula sesi Jun 2022. Jadi telah dimaklumkan melalui surat tersebut yang akan ada verifikasi KK secara antara IPG. Cuma bahan-bahan penyediaannya dalam bentuk soft copy. Itu makluman awal lah yang saya boleh maklumkan. Kandungan surat yang telah saya terima bertarikh 7 Disember 2021. Okay. Okay, seterusnya saya maklumkan juga jumlah-jumlah khusus bagi peperiksaan Disember 2021. Okay. Jangan tersilap sebab memang kalau ikutkan nama peperiksaan tu masih Disember tapi pelaksanaannya berada pada bulan Januari 2022 lah. Okay, ini antara jumlah kursus Disember 2021 melibatkan pelajar PISMP. Keseluruhan kursus adalah 23 kursus tapi yang ada peperiksaan hanya 2 kursus. 21 lagi kursus hanya melibatkan kerja kursus 100%.
Bagi peperiksaan Januari 2021, ianya melibatkan dua program iaitu program PDPP ambilan Jun 2021 dan juga PPSMP ambilan Jun 2021. Okay, jadi bagi program PDPP jumlah kursus keseluruhannya adalah 18 tapi yang akan ada peperiksaan adalah 14 kursus. Bagi PPSMP, keseluruhan kursusnya adalah 13 kursus, yang terlibat dengan peperiksaan adalah 7 kursus. Baik, dalam maklumat juga saya ingin memaklumkan bahawa jadual peperiksaan telah unit peperiksaan dan penilaian emailkan kepada semua melalui email ipgkpp.pnp lah pada tarikh 24 Disember 2021. Tapi saya juga dimaklumkan ada dalam kalangan pensyarah yang tak boleh buka email. Okay, jadi kalau ada mana-mana pensyarah tu boleh maklumkanlah, kita akan makluman melalui teruslah kepada pensyarah yang tak boleh buka email tu lah. Okay. Jadi pada mesyuarat JKPP IPG bilangan 1/2022 semalam, okay, telah meluluskan kelayakan calon menduduki peperiksaan bagi jumlah calon PISMP ambilan Jun 2019 seramai 87 orang calon dan tarikh peperiksaannya adalah pada 6 Januari 2022. Bagi program PDPP ambilan Jun 2021, seramai 28 calon. Tarikh peperiksaannya adalah bermula daripada 10 hingga 17 Januari. Dan bagi program PPISMP ambilan Jun 2021 akan bermula pada 11 hingga 13 Januari 2022. Jumlah keseluruhan calon adalah seramai 49 orang. Jadi calon-calon tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat JKPP dan layak menduduki peperiksaan. Okey. Sebelum saya meneruskan dengan taklimat-taklimat berkaitan exam, ini adalah beberapa makluman penting yang saya perlu maklumkan kepada semua pensyarah IPG, KPP, yang mana ini adalah terkandung dalam buku panduan dan syarat penganugerahan CJ Diploma dan Ijazah. Okey. Untuk makluman semua, buku ini boleh di-download dalam sistem item yang mana ianya telah dikemaskini pada Ogos 2021. Okay, antara kandungan yang saya nak membuat sedikit penegasan di sini adalah berkaitan dengan pentaksiran ulangan. Okey, perkara 4.7 pentaksiran ulangan. 4.71 menyatakan bahawa pelajar yang gagal pentaksiran bagi sesuatu kursus dibenarkan menduduki peperiksaan ulangan pada tarikh yang ditetapkan oleh IPG. Okay. Pelajar yang gagal dibenarkan mengulang komponen, sama ada komponen peperiksaan ataupun kerja kursus. Yang mana satu yang gagal lah, okay, sama ada dia gagal peperiksaan, dia akan gagal ulangan peperiksaan. Kalau dia gagal kerja kursus, kita akan beri dia ulangan bagi kerja kursus lah. Okay. Pelajar yang gagal dibenarkan mengulang sekali sahaja bagi mana-mana komponen yang gagal. Okay. Bagi kerja kursus yang mempunyai tugasan yang pelbagai, pelajar perlu mengulang tugasan yang gagal atau yang setara dengan tugasan tersebut. Okay. Pelajar yang gagal ulangan dibenarkan ulang kursus tersebut di semester lain tertakluk kepada tempoh maksimum sesuatu program pengajian. Okay. Ulang kursus dibenarkan sekali sahaja bagi sesuatu kursus yang sama sepanjang tempoh pengajian. Grade lulus bagi pentaksiran ulangan selepas digabungkan skor peperiksaan dan skor kerja kursus ialah grade C dalam kurungannya U untuk ulangan. Grade gagal bagi pentaksiran ulangan selepas digabungkan skor peperiksaan dan skor kerja kursus adalah berdasarkan grade C- hingga F. Okay. Grade lulus bagi ulang kursus ialah berdasarkan grade C hingga A+. Pelajar yang gagal pada semester akhir dibenarkan mengulang kursus pada semester khas. Pelajar tidak dibenarkan mengulang kursus bagi tujuan membaiki grade asal. Pelajar yang gagal dalam pentaksiran ulang kursus tidak dibenarkan untuk meneruskan program pengajian dan status pengajian
bergantung kepada keputusan Senat. Bagi kursus yang punya prasyarat lulus adalah tertakluk kepada garis panduan dan syarat kursus tersebut. Contohnya bagi kursus praktikum lah, tertakluk kepada garis panduan amalan profesional. Okey, baik, saya simpulkan di sini apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Contohnya kalau ada calon ataupun pelajar kita yang gagal, contohnya pada semester peperiksaan kali ini, dia akan dibenarkan menduduki ulangan sekali sahaja. So dia gagal, so kita benarkan dia duduki satu kali ulangan, dan jika ulangan tersebut pun dia gagal, dia dah tak ada peluang untuk buat peperiksaan ulangan lagi. Cuma dia boleh buat ulang kursus. Maksudnya dia akan ambil balik keseluruhan kursus bermula dengan kerja kursus dan seterusnya dengan peperiksaan. Jadi untuk kes-kes seperti ini, pensyarah yang terlibat perlu membuat semulalah untuk dia JST, soalan kursus, soalan kerja kursus dan sebagainya perlu buat semula untuk pelajar tersebut sahaja. Itu bagi pelajar yang contohnya dalam berada di semester semasa lah. Kalau pelajar yang berada di semester akhir, dia masih gagal dan perlu membuat ulang kursus, jadi dia dibenarkan untuk mengulang kursus pada semester khas. Itu syarat dia lah. Cuma sekarang ni itu yang penting untuk makluman semua, sekiranya pelajar gagal peperiksaan asal, dia boleh dudukkan peperiksaan ulangan pertama dan juga kemudian tak boleh ulang lagi dan perlu ulang kursus sepenuhnya. Makluman penting lah. Mungkin pensyarah-pensyarah boleh maklumkanlah kepada pelajar-pelajar kita yang mana jika benda ni berlaku, apa implikasi-implikasi yang akan berlaku lah. Ya. Okay, perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan perisian plagiat yang telah diberikan oleh pihak IPGM kepada IPJ-KPP, yang mana dia digunakan untuk memeriksa bahan bertulis bagi tujuan mengelakkan kes plagiat daripada berlaku. Okay. Ini semua akaun-akaun pensyarah telah saya daftarkan melalui email 1GOVUC. Jadi nanti bila dapat notification dalam email 1GOVUC, semua pensyarah yang berkeperluan boleh aktivekanlah akaun ini. Untuk panduan macam mana manual penggunaannya boleh dapatkan pada laman web e-perpustakaan, e-lib kot saya rasa. Sebab perisian plagiat ni akan maksudnya unit peperiksaan akan bekerjasama dengan unit pusat sumber untuk menguruskan perisian plagiat inilah. Jadi kalau terdapat pensyarah yang ada masalah, boleh bertanya kepada kami lah, pada saya ataupun kepada Puan Nurhaili di KPS lah. Dan saya tak pasti, saya pun tak boleh nak maklumkan kepada pensyarah semua berapa kuota yang IPGM bagi kepada kampus Pulau Pinang. Dia orang pun tak maklumkan berapa, tapi mereka minta saya daftarkan kepada semua pensyarah akademik yang terlibat. Dan penggunaan perisian ini, penggunaannya belum lagi meluas, hanya dibenarkan untuk menyemak bagi penulisan-penulisan lah, ataupun assignment yang bentuk esei panjang dan sebagainya. Tapi kalau bentuk soalan-soalan struktur pendek ni belum lagi dibenarkan lah. Tapi setakat ni mungkin research, action research, semester-semester akhir dan sebagainya mungkin boleh diguna pakai lah. Ini maklumat yang diterima dan saya panjangkan kepada semua pensyarah lah. Tapi dari masa ke semasa pihak IPGM akan cuba mengembangkan lagi lah penggunaan dan juga menambah kuota yang sedia ada lah. Untuk sekarang ini memang kita kata macam permulaan sajalah, okey, di peringkat kampus-kampus penggunaan perisian plagiat ni. Okey. Boleh saya teruskan? Mungkin kalau ada sebarang pertanyaan dalam kalangan pensyarah boleh juga bertanya terus kepada saya lah. Okay.
Saya tak ada lagi ya, saya teruskanlah lagi dulu. Okey. Ini kalau diikutkan memang benda-benda biasa sajalah yang saya kongsikan dan saya taklimatkan kepada semua. Setiap kali peperiksaan, benda yang sama juga saya akan maklumkan kepada semua pensyarah. Google Drive masih sama, seperti yang semua sedia maklum, peperiksaan secara dalam talian masih kekal sehingga peperiksaan Mei 2022. Jadi penggunaan ataupun bahan-bahan soft copy masih lagi diperlukanlah. Okay. Sama juga macam peperiksaan nanti, penyemakan dan sebagainya masih secara dalam talian. Sebabnya seperti yang dimaklumkan pada surat itu juga, verifikasi secara silang antara IPG itu juga akan dilaksanakan dalam bentuk soft copy. Okay. Jadi untuk dan ketika ini saya rasa penggunaan Google Drive bagi peperiksaan dan kerja khusus ini kita kekalkanlah seperti sebelum-sebelum inilah. Okay. Suka saya nak maklumkan juga pada Google Drive peperiksaan dan kerja khusus itu, kalau semua pensyarah dapat tengok, kita dah letakkanlah folder-folder dia dengan number-number dia yang perlulah. Okay, contohnya pada peperiksaan itu kita dah ada folder, ada 6 folder. Folder penggubalan, folder bahan peperiksaan, penyelarasan, moderasi, BKKP dan borang BKC dan laporan pengawas. Di situ saya rasa lengkaplah apa yang kita perlukan dan juga apa yang pensyarah-pensyarah perlu sediakan untuk dimasukkan ke dalam folder-folder tersebutlah. Sama juga dengan kerja khusus, saya rasa untuk ketika ini bahan-bahan kerja khusus pensyarah-pensyarah dah boleh masukkanlah. Okay. Ada 5 folder di situ. Folder GST, folder LAMPT, folder penyelarasan, folder moderasi, folder BKKP dan borang pengisian markah. Folder ini juga memang kita telah invitekan semua pensyarah-pensyarah yang terlibat melalui email e-pembelajaran. Okay. Mungkin saya rasa ada juga yang terlepas email tu dia dah pergi jauh kan. So kalau ada yang macam tu tak jumpa lagi ni, maklumkanlah. Kita akan cuba bantulah. Baik, untuk kemasukan markah dalam Google, masukkan bahan dalam Google Drive, kita telah beri memo kepada semua pensyarah. Okay. Untuk peperiksaan Disember, kita juga telah letakkan di situlah bila tarikh masuk markah ke BKKP e-Times. Ada tarikh mulanya 4 hari bulan 1, tarikh akhirnya hingga 16 hari bulan 1. Okay. Memuatkan bahan-bahan, tarikh akhirnya adalah 23 hari bulan 1, 2022 lah. Okay. Bagi peperiksaan Januari, mungkin agak lewat sikit lah. Okay. Tarikh masuk markahnya bermula daripada 11 Januari sehingga tarikh 30 hari bulan Januari lah. Okay. Bagi memuat naik bahan juga, kita lewatkan sedikit daripada peperiksaan Disember, iaitu pada 7 hari bulan 2, 2022. Okay, saya juga menerima panggilan daripada beberapa pensyarah yang mengatakan e-Times tak aktif sekarang untuk kemasukan markah. Apa yang saya boleh cakap, kemungkinan besar bagi yang pensyarah yang terlibat dengan kursus 100% kerja khusus, 100% kerja khusus, tarikh untuk masukkan markah tu belum lagi tamat. Okay. Cuma saya rasa mungkin pihak admin memberi ruang kepada kampus-kampus untuk semak dulu markah-markah yang bagi kursus-kursus yang terlibat dengan peperiksaan. Sebab perlunya adakan mesyuarat untuk pengesahan markah sebelum duduki peperiksaan lah. Jadi untuk pensyarah-pensyarah yang terlibat dengan suatu kerja khusus, jangan bimbang. Saya rasa dalam masa terdekat nanti mereka akan aktifkan balik ruang-ruang itu untuk pensyarah-pensyarah masukkan markah lah. Okey, dalam guguran itu juga saya sering peringatkan kepada semua pensyarah beberapa keperluan yang penting lah. Okey, antaranya adalah semua dokumen yang dimuat naik mestilah dalam format PDF.
Okay, sebab kita dapati ada juga dalam kalangan pensyarah yang masih memuat naik dalam format yang masih boleh diedit. Okay. Dia memang tak salah, tapi cuma kita nak dalam PDF sebab kita tak nak rahsia-rahsia kesulitan itu boleh diedit orang lain. Kecuali pensyarah yang mengajar saja boleh edit. Jadi bila pensyarah-pensyarah hantar ke dalam folder itu dalam bentuk PDF, bahan itu dah memang tak boleh edit. Okay, itu yang saya nak lah. Jadi saya mohon kerjasama semua untuk pastikan semua dokumen yang dimuat naik itu mesti dalam bentuk PDF. Setiap folder perlu dilengkapkan dengan maklumat yang diperlukan. Okay, sampel skrip cemerlang, sederhana dan rendah. Kita ada sampel-sampel tersebut lah. Okay, sampel cemerlang. Dan bagi sampel gagal, setiap folder dilengkapkan dengan senarai semak. Tu jadi tolong lengkapkan lah. Sebab bila ada bahan tapi senarai semak tidak ditik dan sebagainya, agak sukar bagi kita untuk mengenal pasti dokumen apa yang tak ada, dokumen apa yang ada. Jadi saya mohon jugalah ini kerjasama semualah agar melengkapkan senarai semak yang kita telah sediakan. BKKP. Okay, BKKP yang diperlukan adalah dalam bentuk satu set. Yang mana dalam bentuk satu set tu boleh nampak di bawah dalam items tu lah. Dia ada pada button edit laporan BKKP dan sebagainya. Di situlah mana nak carinya. Satu set itu di ruangan itu adalah satu set yang dikatakan BKKP. Kandungan folder. Hanya fail yang perlu saja. Fail yang tidak berkenaan tolong keluarkan. Ini yang kita nampak. Ada juga kadang-kadang fail yang edit 1, edit 2, edit 3 pun masukkan sekali. Sebab bila duduk dalam folder tu kita tak tahu fail mana yang betul ni kita nak guna untuk simpanan data. Sebab dalam tu banyak sangat fail name yang sama, cuma dia rename, edit 1, edit 2, update, terkini dan sebagainya. Jadi mohon sebelum tarikh tutup folder itu, harap pensyarah dapat kenal pastilah dokumen ataupun fail mana saja yang perlu duduk dalam folder tu. Kalau rasa yang tak perlu, yang rasa ini edit kali keberapa, tolong keluarkan daripada folder tersebut lah. Untuk maklum balas pelajar, bagi kerja khusus adalah perlu ataupun wajib lah. Sebab kita nak kena pasti sebab kerja khusus dia perlu dapatkan maklum balas pelajar. Jadi bila muat naik bahan dalam bentuk kerja khusus itu, pastikan maklum balas pelajar itu adalah. Okay. Terpulanglah dalam macam mana pengkaedahan yang pensyarah nak buat, sama ada dia nak minta student isi tangan ke, kemudian perlu scan balik ke, terpulanglah ya. Cuma kita nak pastikan kerja khusus tu adanya maklum balas daripada pelajar lah. Baik, itu berkaitan dengan Google Classroom. Saya rasa untuk Google Drive ni tak ada masalah sangat, cuma adalah sedikit beberapa perkara, kadang-kadang dokumen saja yang tertinggal, kadang terlebih kan. Jadi saya harap pensyarah-pensyarah tolong ambil maklum lah sebab kita juga akan hadapi audit. Jadi keperluan-keperluan ni amat penting lah supaya proses audit nanti berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, sebenarnya saya pergi kepada Google Classroom. Okay, Google Classroom seperti yang lepas-lepas saya telah buat kepada subtopiknya, iaitu ada subtopik pelajar, ada subtopik soalan peperiksaan, ada subtopik penghantaran skrip jawapan peperiksaan, ada untuk subtopik pensyarah dan juga subtopik pemantau. Bagi subtopik pelajar adalah ruangan ini adalah untuk tindakan pelajar ataupun calon peperiksaan kita lah, yang mana adanya di situ arahan peperiksaan, skrip kehadiran peperiksaan dan juga buku jawapan, template buku jawapan peperiksaan lah. Okay. Jadi pada bila
unit peperiksaan buat GC ni memang semuanya dalam bentuk draft. Okay, semua dalam bentuk draft. Jadi bila tibanya masa yang exam itu, tugas-tugas pengawas peperiksaan ataupun pensyarah adalah send kepada pelajar lah. Jadi memang UPP tak akan send, memang dia akan dapat dalam bentuk draft. Jadi bila berkeperluan, pensyarah akan tik dan hantarlah kepada, send kepada pelajar-pelajar lah. Okay. Jadi apa yang pensyarah-pensyarah perlu send? Okay, saya akan terangkan sekejap lagi apa yang perlu send untuk ruangan pelajar, untuk tindakan pelajar. Bagi subtopik soalan peperiksaan itu, soalan peperiksaan akan dimasukkan oleh pegawai pengurusan peperiksaan ke dalam subtopik itu. Tetapi dianya perlu diaktifkan oleh pensyarah, bukan UPP yang aktifkan. Okay, pensyarah yang akan aktifkan. Bila mana masa yang sampai, perlu aktifkanlah soalan peperiksaan itu. Soalan peperiksaan akan dimasukkan ke dalam subtopik itu lebih kurang dalam 15 minit hingga ke 10 minit sebelum peperiksaan dimulakan. Okay, harap pensyarah dan juga calon nanti bersabarlah, dah dekat-dekat tu baru kita masukkan soalan dalam itulah. Okay. Untuk ruangan penghantaran skrip jawapan, saya akan letaknya begitu sahaja, ada tak topik saja. Cuma nanti bila pensyarah terima GC ini, pensyarah perlu create dia punya folder lah, mengikut kelas, ikut kesesuaian lah. Okay, kelas-kelas mana pensyarah yang bina lah, create balik lah keperluan itu. Untuk pensyarah ataupun pengawas, di situ ada borang kehadiran calon dan juga laporan ketua pengawas. Maksudnya borang kehadiran calon perlu di-send kepada pelajar ataupun calon. Dan ada juga subtopik pemantau di situ. Ini selalunya yang pemantau ini adalah dalam kalangan ketua-ketua jabatan. Tetapi sekiranya ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit tak boleh menjadi pemantau pada ketika itu, mohon untuk mencari ataupun melantik mana-mana pensyarah untuk menjadi pemantau lah. Okay, untuk sesi peperiksaan yang berlangsung. Okay, seperti yang saya katakan tadi, arahan peperiksaan asalnya dalam bentuk draft. Jadi pensyarah perlu post kepada pelajar pada hari peperiksaan. Jangan post sebelum hari peperiksaan. Okay, saya mohon kerjasama sangat sebab ini pernah berlaku. Pensyarah dia post sehari awal pada pensyarah semua bahan-bahan. Okay. Jadi harap kali ini kita dapat sama-sama betulkan semula yang mana arahan ini dipostkan kepada pelajar, contohnya peperiksaan pukul 9. Mungkin dalam pukul 8 suku atau 8.30 pensyarah boleh postkan kepada pelajar arahan peperiksaan. Okay, di ruang tepi itulah ada post, kemudian klik sajalah. Juga slip kehadiran pun akan pensyarah post kepada pelajar pada pagi peperiksaan sebelum bermula lah. Okay, slip peperiksaan. Borang kehadiran calon, ini yang saya katakan tadi, borang kehadiran calon, pelajar akan isi mereka punya borang dan kemudian pensyarah akan terima data tersebut dan tengok pada tabs di bawah tu ada kelas-kelas yang saya letakkan, contohnya PAI 1, PAI 2. Pensyarah boleh tengok kepada itu dan tengok bilangan pelajar yang masuk ke dalam sesi peperiksaan tu betul ke tak, bilangan dia dah cukup belum. Untuk ruangan kehadiran calon ni, mohon pensyarah pastikan dulu calon-calon yang masuk itu bilangan dia cukup dulu. Baru pensyarah boleh post soalan dan juga memulakan peperiksaan. Kita bimbang, takut-takut ada dalam kalangan calon-calon kita tertidur ke ataupun tak sedar peperiksaan sedang dijalankan. Cuma saya juga telah ingatkan kepada pelajar yang kata kalau misal kata pelajar menghadapi masalah internet, masalah apa-apa sebarang permasalahan elektrik ke, mohon saya dah maklumkan, minta dia orang kontak pensyarah awal-awal lagi lah untuk makluman.
Okay. Soalan peperiksaan pun sama seperti saya akan katakan tadi, dimuat naik ke dalam ni oleh peperiksaan, dia akan dipost laporan pengawas peperiksaan. Laporan pengawas peperiksaan, kita nampak di situ ada borang Google Form, dan juga bila telah diisi dia akan masuk ke dalam borang yang telah ditemplatekan dalam bentuk PDF. Okay. Semak borang yang telah diisi itu di alamat email yang pengawas masuk, jadi borang itu akan masuk terus ke dalam alamat, semak dalam inbox email yang dimasukkan lah. Kemudian borang yang telah lengkap dan dengan tanda tangan wajib dimuat naik ke dalam GD UPP. Okay. Borang ni dah siap tanda tangan, mesyarah-mesyarah masukkan baliklah dalam folder Google Drive yang kita telah sediakan. Sama juga dengan pemantau, laporan pemantau pun sama, bila diisi dia akan masuk ke dalam bentuk borang PDF ke dalam dan dihantar ke email yang didaftarkan pada borang tersebut, pada Google Form tersebut. Dan kemudian sama juga tengok pada inbox dia, terima, kemudian hantar baliklah setelah ditandatangan. Tapi untuk pemantau perlu di-email kepada UPP lah. Okay, pada alamat email upp.ipjkpp@ipgm.edu.my. Okay, itu kepada pemantau. Kalau pengawas masukkan dalam folder, pemantau email terus kepada UPP. Okay, pada pembentangan saya ni juga nanti saya akan berilah slide-slide pembentangan saya ni kepada semua, dan dalam ini juga kita juga masukkan video panduan macam mana nak mengisi borang kehadiran calon BKC, dan juga kita juga sediakan panduan pengisian laporan ketua pengawas. Okay. Okay, sebelum itu, sebelum tamat saya nak berkongsi juga berkaitan dengan panduan-panduan pengurusan. Saya stop sharing dulu sekejap. Sebelum tu ada yang nak tanya apa-apa kah? Boleh teruskan. Ada dalam pesyarah nak tanya apa-apa? Ya, Assalamualaikum Puan Juliana. Ya, saya Faliza. Okay, regarding subject MTS 3132 Inclusive Education, Ya. UPP kata ada 4 orang yang akan sit on the exam, right? Ya, betul. Okay, siapa yang akan uruskan peperiksaan itu nanti? Ini kita akan memang Puan Haliza yang akan uruskan, Puan Haliza, sebab saya dah maklumkan kepada KJ Puan Haliza semalam. Maksudnya sekarang ni Puan Haliza punya sesi peperiksaan ini adalah secara hybrid. Sebab ada pelajar yang menduduki peperiksaan di kediaman masing-masing dan ada juga yang akan menduduki peperiksaan di kampus. Sebab syarat dia bila calon berada di kampus, kita perlu letak mereka di kumpulkan mereka di satu bilik. Okay, so dah fix ke bilik mana tu? Ya, dah fix Puan Haliza, dan saya juga telah maklum, pengurusan saya telah maklumkan kepada pelajar, mereka dah maklum. Cuma nanti kita akan maklum pada Puan Haliza lah bilik mana tu. Boleh Puan Haliza? Okay, so the thing, sebab saya bercuti sekarang yesterday dengan hari ni. Okay, so the thing is, saya juga laksanakan online kan? Okay. Alright. Okay. So, macam mana tu kalau masanya sama, macam mana saya nak buat online dengan menjaga sekali? Tak apa. Puan Haliza secara hybrid ni dalam masa yang sama memang kena buat dua benda Puan Haliza. Puan Haliza pada 6 hari bulan berada di kampus ke tidak? Dia berada di kampus, akan berada di kampus lah. Okay, so tak ada masalah. Puan Haliza akan duduk dalam bilik tu sambil bawa laptop lah. Allah Akbar. Quite difficult juga lah sebab saya saya tak menggunakan laptop, saya menggunakan desktop di office. Okay, tak apa Puan Haliza. Puan Haliza boleh kita bincang kes ni bersama KJ Puan Haliza nanti? Okay, nanti tomorrow lah saya akan datang. Right? Okay, baik. Terima kasih Puan Haliza atas makluman. Terima kasih.
Ada lagi ke mana-mana pensyarah yang nak bertanya? Okay, kalau tak ada saya teruskanlah. Ini antara panduan pengurusan OBT untuk edisi pensyarah. Boleh nampak tak? Ke kecil? Okey. Okey, terima kasih Miss Tan. Nampak? Okey. Baik, ini kandungan panduan ini juga kita buat juga kepada edisi pelajar ataupun edisi calon peperiksaan lah. Okay, ini panduan yang kita guna pakai pelajar dan pensyarah perlu memastikan semua pelajar mendapat capaian atau kemudahan internet yang stabil sebelum mendudiki pentaksiran akhir. So maksudnya dalam tempoh beberapa hari sebelum exam ni saya harap pensyarah telah mendapat maklumat awal lah berkaitan rangkaian pelajar-pelajar kita yang berada di kediaman masing-masing tersebut. Okay, saya bimbang jika mereka tak melaporkan apa-apa, kita pun tak bertanya, mungkin ada dalam kalangan mereka sebab kita tak tahu keberadaan mereka di negeri mana, di area mana, sama ada keadaan cuaca baik atau tidak. Jadi mungkin pensyarah boleh mendapat maklumat awal lah daripada calon-calon peperiksaan kita. Di samping itu juga pensyarah perlu juga mengemas kini alamat email dan juga nombor telefon masing-masing lah. Sebab kadang-kadang saya bimbang nombor telefon yang kita biasa hubungi ni tak boleh dihubungi atau sebagainya. Mungkin pelajar ada nombor telefon yang mudah dihubungi, kita boleh dapatkan lah kalau apa-apa berlaku. Okay, perkara yang nombor 4 adalah pensyarah perlu memastikan telah invite calon peperiksaan melalui alamat email e-pembelajaran melalui kelas Google Classroom yang telah disediakan sehari sebelum peperiksaan dijalankan. Okay. Bukannya 3 hari, bukannya 4 hari dan sebagainya. Okay, ini keadaan ini amat membimbangkan. Tolong pastikan saya highlightkan, saya boldkan perkataan sehari sebelum peperiksaan dijalankan. Okay, sebab kita nampak pelajar kita ni semakin bijak lah mengguna pakai versi-versi software terkini ni, macam-macam boleh berlaku. Jadi saya harap pelajar di-invite sehari sebelum dan kemudian pensyarah perlu pastikan mereka menerimalah invitation tersebut. Okay, sebab dia kalau yang tak aktif kita nampak di situ dia blur. Kalau aktif kita nampak dia dah cerah sikit kan. Sebelum peperiksaan bermula, maksudnya 30 minit sebelum lah kita tetapkan. Kalau lebih awal pun tak ada masalah. Dia tak ada orang kata kesalahan ke, tak ada apa. Boleh je pensyarah awalkan. Okay. Apa yang pensyarah perlu buat adalah perlu post slip arahan kehadiran peperiksaan dan juga arahan peperiksaan Disember 2021 dan Januari 2022 lah. Salah satu lah. Ikut jadual yang kita telah tetapkan. Sebab kalau pensyarah tak post, kalau pensyarah tak post, calon tak akan nampak slip itu dan juga arahan tu. Sebab memang kalau UPP sediakan memang semua dalam bentuk draft. So mohon pensyarah untuk post lah. Pensyarah perlu mewajibkan calon mengisi pengesahan kehadiran. Ini saya katakan tadi, borang kehadiran perlu semak dulu supaya kita tahu, supaya calon atau pelajar-pelajar kita memang dah duduk depan laptop dah tu. Dah ready untuk duduk exam. Kita takut dia orang terlupa ke, tidak terlebih ke dan sebagainya lah. Pensyarah perlu mewajibkan pelajar calon membaca, memahami dan mematuhi segala yang diletakkan dalam arahan peperiksaan dan memastikan membuat pengesahan. Okay, pada Google Form arahan peperiksaan tu memang di bawah tu kalau calon-calon tu baca, di bawah tu memang ada mereka perlu buat pengesahan yang kata mereka faham, baca dan akan patuh segala arahan yang tertulis di situ. So mereka akan buat pengesahan lah, tick di situ kemudian submit lah. Syarat juga mewajibkan calon mengaktifkan kamera semasa taklimat peperiksaan dijalankan. Okey. Seperti saya katakan tadi, sewaktu pensyarah bagi taklimat, minta pelajar kita on kamera. Dan waktu itu juga pensyarah perlu rekod sesi tersebut. Okey, maksudnya kalau setengah jam awal kita dah mula untuk sesi taklimat. So maka setengah masa awal
30 minit tu memang kita dah minta pelajar aktifkan kamera, dan selepas 30 minit itu juga pensyarah perlu pastikan calon kita aktifkan 15 minit pertama semasa peperiksaan dimulakan. Okay, jadi keseluruhannya 30 minit sebelum tambah lagi 15 minit, keseluruhannya 45 minit lah calon akan mengaktifkan kamera untuk sesi peperiksaan berlangsung lah. Okay, calon perlu turn in atau hand in akun arahan. Okay, calon perlu turn in arahan kehadiran. Okay. Calon digalakkan menjawab dalam buku jawapan. Sama juga dengan sebelum ni, saya juga telah maklumkan sama ada pensyarah nak pelajar jawab terus dalam format Google Docs atau boleh memuat turun template buku jawapan yang telah disediakan dalam GC pun. Bagi pihak UPP kita tiada halangan sebab sehingga hari ini tiada syarat penetapan yang telah dimaklumkan oleh pihak IPGM. Jadi kita terpulang kepada pensyarah masing-masing keselesaan lah mana-mana nak guna, mana keadaan yang terbaik, boleh pilihlah sama ada Google Doc ataupun download dulu template tersebut. Dalam helaian buku skrip jawapan tersebut, memang kita ada ruangan untuk pelajar isi angka giliran, kod khusus dan juga nombor soalan. Okay, saya kadang-kadang tertengok juga ada juga dalam kalangan calon-calon kita yang tak isi. Dia isi pada satu kesuat saja. Tapi tolong di sinilah memang syarat dia adalah wajib supaya tiap helaian tu angka giliran, kod khusus dan nombor soalan yang dijawab perlu ditulis. Okay. Semasa peperiksaan berlangsung, calon tidak dibenarkan mendaftari selepas 30 minit. Okay. So di sini kalau pelajar tak mendaftar dalam masa 30 minit selepas sesi bermula itu, kita kira dia sebagai tidak hadir lah. Okay. Tetapi pensyarah juga perlu budi bicara lah, tengok keadaan lah macam mana. Kalau dia, itu saya pulangkan balik lah kepada pensyarah. Misal kata kalau dia memang menghadapi masalah yang internet memang putus ke sebagainya, itu saya pulangkan balik kepada pensyarah. Kalau pensyarah lewatkan mula 5 minit lewat, setamat 5 minit lewat lagi lah. Okay. Tapi perlu kata tengok baik betul-betul lah alasan-alasan diberikan tu memang munasabah untuk dipertimbangkan oleh pensyarah-pensyarah. Okay. Calon perlu buat turun soalan berkenaan dan boleh mula mendapatkan rujukan dan menjawab soalan berkenaan. Ini adalah peperiksaan OBT, jadi pelajar boleh membuat rujukan lah. Okay. Calon menjawab soalan menggunakan buku jawapan sediakan, pastikan dalam bentuk font Arial 12 serta langkah 1.5 baris. Okay, tadi juga mencatat angka giliran, kod khusus dan nombor soalan. Calon wajib menjawab soalan secara individu dan boleh menggunakan waktu yang diperuntukkan secara bebas. Walau bagaimanapun, calon harus diingatkan agar tidak berbincang dan meniru jawapan calon-calon lain. Okay. Calon-calon juga diingatkan untuk mengelakkan plagiarisme dengan menggalakkan mereka mematuhi peraturan pengurusan akademik yang ditetapkan oleh IPG. Okay. Jadi ini yang saya katakan tadi, perisian plagiat yang kita telah terima itu, ini yang kita katakan untuk buat penyemakan kalau adanya kes-kes yang plagiat inilah. Calon-calon yang terlibat kita akan kenakan tindakan tata tertib lah. Selepas peperiksaan, calon dikendaki berhenti menjawab. Tolong pastikan pensyarah tolong pastikan masa tamat tu adalah masa berhenti mereka lah. Sebab kita bimbang dalam ramai-ramai tu, kadang-kadang ada juga calon kita yang akan komen, ada kes-kes yang terpencil macam ni lah, memaklumkan masa kami dipendekkan, masa individu-individu tertentu dipanjangkan. Tapi ini semua kita UPP serahkan kepada pensyarah-pensyarah lah. Okay. Calon dikendaki simpan buku jawapan dalam bentuk file, 2 file lah. Ini pun ini kita mencadangkan, okay, untuk mencadangkan. Tapi kalau pensyarah kata tak perlulah, saya nak satu file je, terpulanglah.
Okay. Ikut keperluan pensyarah. Okay. Cara memaknai skrip jawapan masuk ke dalam GC tersebut penyimpan bukti. Okay, ini saya juga tak ingatkan kepada pelajar supaya bila mereka hantar perlu ada bukti penghantaran. Sebab ada berlaku bila kita pensyarah maklumkan pelajar dia tak hantar tapi dia bertegas kata dia hantar. Tapi itu kita tekankan kalau dia hantar simpan bukti untuk rujukkanlah kalau dia kata dia hantar tapi kita tak terima. Benda-benda begini agak sukar dijangka. Tak mustahil dia boleh berlaku. Jadi kita perlukan bukti-bukti yang kukuh lah untuk memastikan semua tindakan-tindakan yang kita buat itu tak tersalah langkah lah. Itu sajalah yang kita maklumkan. Makluman tambahan. Makluman tambahan ini merupakan taklimat secara umum. Calon memang akan terima lagi lah taklimat daripada pensyarah sebelum sesi peperiksaan bermula. Saya telah ingatkan mereka agar mereka menghubungi pensyarah dengan keadaan yang segera kalau ada apa-apa kemusykilan, permasalahan berkaitan apa-apa saja saya telah minta mereka hubungi pensyarah-pensyarah. Untuk panduan ini saja yang saya sediakan dan saya tetapkan untuk peperiksaan Disember kali ini dan juga Januari. Saya rasa saya punya sesi untuk taklimat hanya setakat ini. Mungkin sekarang kita boleh buka untuk ruangan soalan lah. Kalau ada apa-apa pensyarah-pensyarah yang nak tanya dan sebagainya, dipersilakan lah. Ada ke? Tak ada. Boleh? Tak ada soalan. Ada lagi ke daripada jabatan-jabatan yang nak bertanya? Jabatan sains ada ke? Jabatan sains, matematik, sains sosial, Japim, bahasa ada ke? Kalau tak ada soalan, saya kira semuanya tak ada masalah lah kot ya. Sebab ini dah menjadi kebiasaan dah, semua pensyarah-pensyarah tak ada masalah. Cuma ini kenangan yang terindah lah buat kita sebab belum pernah lagi ada peperiksaan Januari setakat ni. Selalu kita hadapi peperiksaan Mei dan Oktober sahaja. Tapi untuk tahun ini, awal tahun lagi kita dah ada peperiksaan. Okay, saya wakili unit peperiksaan dan penilaian mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ketua jabatan, ketua unit dan juga semua pensyarah-pensyarah IPG KPP yang sentiasa memberi kami kerjasama yang baik sepanjang menguruskan peperiksaan di IPG KPP. Jangan lupa ya isi kehadiran untuk sesi ini dan sekiranya ada sebarang masalah dan sebagainya, mungkin boleh terus hubungi saya dan juga pegawai-pegawai saya di UPP untuk sebarang kemusykilan dan permasalahan lah. Okay, untuk GC saya akan invitekan seawal hari besok kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat dengan peperiksaan 6 Januari. Okay. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak semua. Semoga sentiasa semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Puan Ju. Ya, terima kasih Puan Juliana. Terima kasih. Tomorrow ni Puan Haliza ya. Ya, okey Puan Liza. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih Puan Ju. Terima kasih Cik Mio. Terima kasih. Terima kasih Doktor.